Jawab dekat sini. Okey. So soalan yang pertama daripada buku teks ni dia. Jisim sejenis roti yang dihasilkan oleh syarikat M bertaburan normal dengan min 350 gram dan sisihan piawai 45 gram. Wakilkan kebarangkalian bahawa sebuku roti yang dipilih secara rawak dari syarikat itu mempunyai jisim antara 280 gram dengan 375 gram dengan keadaan Z ialah pembalik ubah rawak selanjar piawai. Okey, kita nak jawab soalan ni. Soalan pertama, biasanya soalan pertama mestilah yang senang lagi kan. So kita keluarkan dulu apa maklumat yang kita ada. Kita ada min, lupa pula. Kita ada min sama dengan 350. Sisihan piawai kita ada 45. Okey, apa lagi? Kemudian mempunyai jisim antara 280 gram dengan 375 gram. Ini apa bendanya ni? Ini adalah X lah sebenarnya. X adalah antara 280 dan juga 375. Ini nilai X kita. So kita ingat balik rumus bagi Z. Yang tak ada Z je lah kat sini kan. Kita nak cari taburan kebarangkalian membeli apa? Dia punya pembeli ubah rawak selanjar dia secara piawai Z lah. Okay, kita nak cari Z. So rumus kita adalah P X tolak min per dengan sisihan piawai. Okey, so kita just nak masukkan nilai ni tadi je. Okey, cuma X sekarang ni ada dua nilai, 280 dan juga 375. So kita buatlah juga dalam bentuk tu. So X kita ni yang sebelah kiri 280. 280 tolak dengan 350 per dengan sisihan piawai kita 45. Dia lebih kecil daripada X. Maksudnya X lebih besar daripada dia kan. Okay, sebelah sini yang satu lagi 375 tolak dengan 350 per dengan 45. Okey, sampai sini teruskan. So kita akan ada P. Atas ni jangan lupa P. Tinggal pula tadi P. Kemudian yang ni tekan kalkulator lah. 280 tolak 350 sepatutnya dapat. Boleh kecilkan dengan 45 ni, kamu akan dapat negatif 14 per 9. Okey. Kemudian Z kemudian lebih kecil daripada 5 per 9. Ni pun sama, selesaikan tekan kalkulator sahaja. Okey. So, boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh kecil. Maksudnya inilah kita punya jawapan akhir kita. Okey, cikgu perasan ini bukan X dah ni. Sepatutnya ini bukan X, ini adalah Z. Ini Z bukan X. Sebab kita dah tukar dah. Sebab X tadi nilai dia memanglah X. Asal dia memanglah nilai dia X, tapi kita dah masukkan dalam rumus Z ni. So tengah ni sepatutnya Z lah. Ni. Okey. So tu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, kita dah nak mula dah main dengan kita punya jadual ni. Diberi Z ialah suatu pembalik ubah rawak selanjar bagi taburan normal piawai. Cari PZ lebih kecil ataupun sama dengan 0.538. Okey, macam mana kita nak buat? First sekali kalau kita dapat soalan macam ni, kita kena cuba lakarkan kita punya jadual lah. Kita cuba lakarkan kita punya bukan jadual, gambar rajah. Ni soalan A. Loceng kita tu. Okey. So kita lakarkan. Ini kosong, of course kosong. Okey. Dia nak lebih kecil daripada ni 0.538. 0.538 ni belah kiri ke belah kanan? Belah kanan lah, sebab positif kan. So sini adalah 0.538. Dia nak lebih kecil, maksudnya sini. Dia nak semua sini kan. So macam mana kita nak cari nilai ni? Maksudnya dia nak nilai yang double lorek ni. So sedangkan dalam jadual kita semua yang sebelah kanan, betul tak? Semua yang sebelah kanan kalau dalam jadual kita. So kita kena tolakkan lah. So kita nak dapat ni. So nilai ni adalah, cikgu salin balik,
P Z kecil daripada 0.538 ni, dia sama dengan 1 tolak P Z lebih besar ataupun sama dengan 0.538. Okey, so yang kita nak cari adalah ini. Kita nak cari yang sebelah kanan ni, yang lebih besar daripada dia. Betul tak? So kita carilah 1 tolak 0.5. Mana 0.53 ni? Tu dia 0.53. Mana tadi? Sini. So kita dapat situ. Untuk elakkan kita buat silap, kita tunjuk satu-satulah. 0.2981. Angka terakhir 8. Kalau angka terakhir 8, maksudnya tolak 27 belakang dia. Tolaklah dengan 0.0027. Okey, sampai sini boleh terus tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator, sepatutnya kita akan dapat jawapan kita adalah 0.7046. Okey, yang tekan kalkulator tu cikgu tak perlu tunjuk lah, sebab kamu boleh tekan sendiri ni, tolak je pun kan. So, tekan kalkulator dapat jawapan ini. Tu untuk soalan A. Baik, selesai yang A. A mudah lagi. B. Kena nak jawab yang B. B dia bagi ni P, kemudian negatif 2.1, Z 1.2. Sini nak cari ni nilai Z antara negatif 2.1 1.2. Kita lakarkan juga kita punya loceng. Sebabkan lakar ni tak apa, buruk pun tak apa, yang penting kamu faham dia. Jangan kamu lukis, kamu pun tak faham. Tu masalah lah. Okey, sini 1.2 sebab dia positif kan. Sini negatif, dia sebelah kiri lah. Negatif 2.1. Dia nak tengah-tengah, dia nak sini. Okey, so macam mana nak dapat yang tengah-tengah ni? Macam mana nak dapat yang tengah-tengah? Cari dua-dua kan. Yang ni kita boleh cari terus sebab dia belah kanan. Yang ni kita kena tukar dia jadi positif, dan tanda dia pun kena tukar jugalah, seolah-olah dia berada di sebelah kanan. Betul? So seolah-olah kita buat macam ni lah. Sama dengan 1 tolak dengan P lebih besar daripada Z lebih besar daripada 1.2. Kemudian tolak juga dengan P Z lebih besar juga daripada 2.1. So sini 1 tolak dengan, cari ni 1.2. Mana 1.2? Sini 1.2 tak ada nombor lain kan. Tak ada nombor yang kedua, ketiga, keempat, tak ada. So ni teruslah 0.1151. 0.1151 ni. Okay, kemudian tolak dengan 2.1. Mana 2.1? Sini 0.0179. 0.0179. Okey, tolak direct je. So kita akan dapat jawapan kita adalah 0.8671. Okey, selesai yang B. Yang C. C ni. C kita ada P negatif 1.52, Z kemudian negatif 0.253. Okey, kita nak dapat gambaran dia seperti biasalah. Kita lukis dulu loceng. Ni kosong. Okey, dua-dua negatif. Dua-dua belah kiri lah. Tapi mana yang paling negatif? Ni negatif 1, ni negatif kosong kan. So dia paling kiri, negatif 1.52. Sini pun kiri juga, negatif 0.253. Okey, dia nak tengah-tengah. Maksudnya dia nak yang lorek sini. Macam mana nak dapat ni? Macam mana nak dapat ni? Cari yang kanan. Yang ni. Tapi dia negatif. Kalau kita cari yang kanan, dia nilai dia kena yang graf sebelah sini. So kita kiri sepenuhnya tolak 1.
Ataupun macam ni lah. Razik faham tu. Yang nampak bagus. Yang tak nampak tak apa. Cikgu tukar seolah-olah dia sekarang ni belah sini. Bila dia sebelah sini, dia positif lah. Maksudnya sebelah kanan ni adalah 0.253. Kanan dia lagi adalah 1.52. Okey, so sini. Dia asalnya belah kiri. Tapi sebab kita dulu nilai dia negatif, payah kita nak nampak kan. Cikgu tukar dia jadi sebelah kanan ini. So sekarang ni seolah-olah kita cari yang ni lah. Kita cari yang 0.253. Yang ni. Lepas tu kita tolak lah dengan yang 1.52 ni. Kita tak perlulah cari yang satu lagi. Sebab yang ni dah terlepas dah. Sebab dua-dua sekarang ni dah belah kanan. Okey, seolah-olah macam ni lah. P Z lebih besar daripada 0.253 tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.52. Sebab bila kita kira yang 0.253, kita dapat semua yang ke kanan, termasuk dia. Tapi kita tak nak dia. Kita tolaklah yang 1.52 ni. Okey? Faham kan? So kita cari nilai dia 0.25. 0.25 sini. Apa tu? Buat tak apa, tulis 0.4013. Nombor terakhir dia 3. 3 maksudnya 12. 0.0012. Kemudian tolak pula ni 1.52. 1.52. Dia tak ada angka yang ketiga. So 0.0643. 0.0643. Okey. So sampai sini terus tekan kalkulator je lah. Sepatutnya tak ada masalah lah. Okey, so kita akan dapat jawapan dia adalah 0.3359. Okey, ini bagi soalan C. Yang terakhir D. Tak cukup ruang dah sebelah ni. D. Kita ada P kosong, kemudian Z 1.984. So kita lakarkan. Kat mana kedudukan dia? Kosong, sinilah. Kemudian 1.984 sini. 1.984. Dia nak tengah-tengah ni, sini. So macam mana nak buat? Kita dah tahu dah. Yang sini kalau ambil separuh je, berapa dia punya nilai Z dia? Sepatutnya 0.5 kan, sebab keseluruhan adalah 1. Separuh sini 0.5, separuh sini 0.5. So kita dah tahulah sepatutnya yang kosong ke kanan ni 0.5. So kita ambil 0.5 tolak dengan P Z lebih besar daripada, sebab kita nak buang ni. Yang ni cikgu lorek ni, cikgu hitam kan ni, cikgu biru kan ni. Kita nak buang dia. So 1.984. Baik, 0.5 lah. Yang ni 1.98. Mana 1.98 adalah 0.0239. 0.0239. Angka terakhir dia adalah 4. 4 maksudnya tolak 2 je. Ini tadi tolak 0.0002. So kita tekan kalkulator sekali lagi. Kita akan dapat supposed to be 0.4764. Okey. Ni bagi yang D. Dah selesai soalan nombor 2. Baik, soalan ketiga. Soalan ketiga kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, dia bagi bentuk macam ni kan. Dia nak macam ni lah, nak cari laluan lah. Mana laluan dia kan. Tapi macam mana kita nak jawab kan, tak ada ruang. So cikgu keluarkan. Dia jadilah sini, satu persatu kita jawab. So yang pertama, cari jalan hingga ke petak tamat dengan memilih jawapan yang betul. Okey, kita carilah. Cari PZ lebih besar daripada 2.153. Direct, dia lebih besar. So senang. So PZ
lebih besar daripada 2.153. Lebih besar je, kita tengok memang positif. Boleh tengok terus ni. Mana 2.15? Sini 0 point berapa tu? 0.0158. Angka terakhir dia 3. Oh, tolak 1 je. Tolak 1 maksudnya 0.0001. So lah, jawapan dia 0.0157. Okey. So mana dia? Kat mana dia? Yang ni lah. Itulah dia. Yang ni 0.0157. So ke sini. So jadilah ini soalan yang pertama, ni soalan yang kedua lah jadinya. So PZ lebih kecil daripada 1.083. Ni PZ lebih kecil daripada 1.083. So kita lakar dulu. Positif. Positif belah kanan 1.083. Lebih kecil, maksudnya dia nak ke kiri. So nak cari yang kiri ni. Maksudnya 1 tolaklah dengan yang belah kanan. Kalau belah kanan dia jadi lebih besar lah. Lebih besar daripada 1.083. Ada tanda sama dengan. Sebenarnya tanda ni tak penting sangat, tapi sebab soalan ada, kita follow je lah. Kalau macam ni dia tak ada, yang ni pun tak ada jugalah. Kita ikut soalan. Okay. So 1 sini cari nilai bagi 1.083. 1.08. Mana dia? Ini 0.1401. 0.1401. Kemudian angka terakhir dia adalah 3. 3 maksudnya 7 dekat belakang. So tolak dengan 0.0007. So jadilah jawapan dia 0.8606. Okey, ini jawapan dia. So kat sini mana? Dia ke atas. Sini. Dia ikut sini. So inilah soalan ke-3. Baik. Soalan ketiga kita, PZ kecil daripada 0.783, tapi Z tu ada modulus. Kalau ada modulus tu maksudnya apa? Dia ada nilai positif negatif. Okey, dia kata 0.783 sebelah kanan lah, sebab positif kan. 0.783. Dia nak lebih kecil. Okey, tapi sebelum tu disebabkan dia modulus, dia ada pasangan dia sebelah kiri, negatif 0.783. So balik-balik tanda yang ni dia nak lebih kecil. So kita fokus pada yang positif ni, lebih kecil daripada dia. So sinilah. Bermaksud cerminan dia sebelah sini. So kita nak nilai yang tengah-tengah ni. Macam mana? Kita cari yang sebelah sini. Darab 2 kita tolak lah kan. Maksudnya 1, keseluruhan ni 1 tolak dengan 2 kali PZ lebih besar daripada ni, 0.783. Okey, faham kan? 1 sebab keseluruhan. Kemudian cikgu darab 2 siap-siap sebab kita nak cari yang ni nanti sama dengan belah sini. Okey. So kita akan dapat 1 tolak 2. Nilai ni 0.783. 0.78. Sini 0.2. 0.2177. Angka terakhir adalah 3. So tolak 9. Tolak 0.0009. Okey, yang ni pun tekan kalkulator. Hati-hati, tolak ni dulu, lepas tu baru darab. Kemudian 1 tolak daripada dia. So kita akan dapat ni 1 tolak 2 kali dengan 0.2168. Kamu selesaikan ni terus, akan dapat
0.5664. Okey. Ini jawapan yang ketiga ni. Yang ketiga ni 0.5664. So inilah dia. So jadi soalan yang nombor 4. Baik, kita tengok soalan nombor 4. Cari P Z antara 0.5 dan 2.035. Dia lebih besar daripada 0.5, kemudian lebih kecil daripada 2.035. Lakar sekali lagi. Kita lakarkan. Dua-dua positif, tapi ni 0.5, ni 2. Besar. So 0.5 sinilah. 0.5 sini 2.035. Dia nak tengah-tengah tu, Z tengah-tengah ni. So macam mana nak cari dia? Sama macam soalan nombor 2 tadi ni. Kita cari yang 0.5. Kita dapatlah keseluruhan kan. Lepas tu kita tolaklah dengan yang 2.035. So kita buat ni dulu. P Z yang lebih besar daripada 0.5 tolaklah dengan P Z lebih besar daripada, ada sama dengan, terlupa lagi, 2.035. Okey. Sampai sini cari nilai ni terus. 0.5 terus 0.5 ni 0.3085. 0.3085 tolak dengan 2.035. 2.03 where ni? 0.0212 tolak dengan angka terakhir 5. 5 mana 5? Sini 2. So tolak dengan 0.0002. So tekan kalkulator direct, kita akan dapat 0.2875. 0.2875. Inilah jawapan dia untuk yang keempat. Mana? 0.2875 tak ada. Kita ambil yang paling dekat. Ni 0.2876. Ini. So ini akan jadi soalan yang kelima. Soalan yang kelima kita. Okey, kita laju sikit, kita tengok. Cari PZ modulus besar sama dengan 1.204. Kita lakar sekali lagi. Okey, dia positif 1.204. Okey, sebabkan Z ni modulus, ada pasangan di belah sini negatif 1.204. Dia nak lebih besar daripada ni, maksudnya sini. Bila dia nak kat luar, sini pun sama dekat luar. Okey. So macam mana nak dapat? Kita kira je lah yang belah sini, kemudian darab 2. Okey. So seolah-olah sekarang ni 2 kali P Z lebih besar sama dengan 1.204. Okey, cikgu darab 2 siap-siap. So 2 cikgu tulis kat depan lah. 1.204. 1.20 sini. 1.20, betul lah. So 0.1151. Angka terakhir dia ada 4 pula kat situ. 4, mana 4? 7. So bila kita buat, kita tolak dengan 0.0007. Kita tolak terus nanti, lepas tu kita darabkan, tekan kalkulator pun dia boleh dapat jawapan terus. Jawapan dia adalah 0.2288. 0.2288 yang cikgu dapat lah. So kita tengok kat sini ada tak? Pun tak ada juga yang tepat. Kita ada 0.22866. Okey. So nilai dia mungkin ada lari sikit lah, sebab mungkin tempat perpuluhan pada jadual ni pun sebenarnya dia pun bukannya precise sangat. Okey, ke bawah sangat. So tu soalan yang kelima, maka jadilah ini soalan yang ke-6.
Soalan yang ke-6. Okay, let's go. Soalan ke-6. Cari nilai A jika cari nilai A pula. Dia dah bagi dah. Nilai ni dah bagi. So macam mana nak buat ni? So kita tak apa, kita lakar dulu. Kita lakar dulu kan. Jangan blur. Walaupun kadang-kadang macam mana ni, macam pelik je kan. Tak apa, kita tengok dulu satu persatu. So apa nilai yang ada kat sini? Negatif 2.5 dengan A. Negatif 2.5 confirm belah kiri. Negatif 2.5 belah kiri. A tak tahu, mungkin belah kiri, mungkin belah kanan. Tapi kita boleh agak dia. Okey, kita tengok macam mana kita nak agak. Kita tengok nilai ni. Nilai jawapan dia ni adalah 0.6, lebih daripada 0.5. Kita dah tahu dah kan, kalau 0.5 maksudnya separuh. So kalau A ni belah kiri, tak logik lah. Kalau dia belah kiri juga, dia sepatutnya maksimum pun 0.5 je. Tapi dia sekarang ni 0.6, dia lebih daripada separuh. So kita dah dapat agak. A ni nilai dia adalah positif, dia belah kanan. Dan kita nak cari tengah-tengah ni. Okey. So daripada situ, kita dah tahu nilai dia adalah ini. Cikgu tulis balik semula. P negatif 2.5 Z, sini A kan. Nilai dia adalah 0.6413. Nilai dia ini. Ini pula kita boleh huraikan, kita boleh rungkaikan menggunakan gambar rajah yang kita dah lakar tadi. So kita tahu macam mana kita nak cari yang lorek tengah-tengah ni. Maksudnya kita kena cari yang ini, A ni, dan juga ini. Yang ni kita boleh cari teruslah daripada jadual ni, sebab dia positif kan. Yang ni kita anggap dia positif juga, kita tukar tanda dia lebih besar, seolah-olah dia berada di sebelah kanan lah. Okey. So kita akan buat 1 tolak dengan, kenapa 1? Sebab keseluruhan 1. Kemudian nak tolak ni, nak tolak ni. Okey, yang sebelah sini kita dah tahu dah, A, P, Z lebih besar daripada A. Kita tolak yang ni dulu. Kemudian tolak pula dengan yang belah sini, kita jadikan positif tadi. Z lebih besar sama dengan 2.5. Jawapan dia adalah 0.6413. Okey. So macam mana nak selesaikan ni? Cari dulu nilai yang kita ada. Yang ni A tak boleh cari sebab kita tak tahu. Yang ni kita tahu 2.5. 2.5, mana 2.5? Bawah sikit. 2.5 adalah ni 0.00621. So kita tolak dulu. 1 tolak dengan yang ni, cikgu salin balik dululah. A tolak dengan yang ni, dah tahu nilai dia adalah 0.00621. Ni dah dapat 2.5. Okey, sama dengan 0.6413. Okey, so tinggal ni je. Yang ni kita boleh selesaikan lah. So cikgu ringkaskan kat sini, kita dapat P Z A sama dengan, yang ni nanti kamu tolakkan. Yang ni bawa ke sini boleh jadi tambah, yang ni pun tolak, bawa ke sini kan. Tapi cikgu dah reversekan dia. So kita akan dapat kat sini 0.3525. Ni jangan pening pula. Ni seolah-olah kamu tolak lah ni. Kamu macam bawa yang ni ke sebelah kanan. Sebab dia negatif kan. Bawa dia ke sebelah kanan. Kemudian 1 tolak ni, tolak ni. Dapatlah ni. Okey. So dah tinggal ni je. P Z lebih besar daripada A sama dengan 0.3525. Macam mana nak cari nilai A? Kita kena cari nilai ini dalam kita punya jadual. 0.3525. Nak cari dalam banyak-banyak ni. Mana dia? 0.35. Cari dulu yang nombor depan yang senang kita nak cari kan. Ni 0.34. Ni pun 0. Ni 0.35 tapi 20. Tak boleh lah kurangkan. Ni 25. Sebab nanti dia nak kena tolak lagi. So kita kena cari yang lebih. So paling hampir adalah ni 0.3557. Tengok ni dulu. Okey, kemudian angka terakhir dia, berapa yang kita kena tolakkan? Daripada 57 nak jadi 25.
Nak kena tolak berapa tu? 57 tolak 25 berapa? Kita congak je lah kan. 57 tolak 25, kita akan dapat 32. 32 ada ke tak ada sini? Tak ada 32 dekat sini. So kita ambil yang paling kurang dengan dia. Nak ambil 34 ke 30? Kita ambil 30 sebab 30 yang bila kita tolak kita akan dapat nilai yang kurang. Kita jangan terlebih. So kalau 30 ni 8 lah. 8 bermaksud dia adalah 0.378. Okey. So A adalah 0.378. Selama ni kita dapat benda ni kan, kita cari 0.378. Berapa nilai dia? Dapat ni. Sekarang ni dia bagi yang kat dalam. Kita nak cari berapa nilai dia. Okey. So kita dapat ini 0.378 kat mana? 0.378. Mana tu? Sini. Inilah yang paling hampir. So dapat. Ini soalan yang ke-7. Okey, seterusnya soalan yang ke-7 ini. Kita ke bawah sikit. Ini cari nilai A jika P Z besar pada 0.2 kecil pada A. Macam tadi juga ni. Lakar dulu. So macam mana ni? 0.2 positif. Dah tahu dah dia positif belah kanan. 0.2. Kemudian dia lebih besar daripada ni, lebih kecil daripada A. Maksudnya A ni nilai dia lebih besar daripada ni. Dah tentu-tentulah A ni belah kanan kepada 0.2. Maksudnya A ni pun positif juga. Sebab 0.2 ni belah kiri. Walaupun dia positif tapi dia belah kiri kepada A. Faham kan? Maksudnya kita nak tengah-tengah ni. A pun positif. So kita keluarkan. Kita ada P, cikgu salin balik 0.2 kecil sama dengan Z, kemudian kecil sama dengan A. Nilai dia adalah 0.215. Macam mana nak cari ni? Nak cari yang blorek ni. Kita dah lukis tadi, kita dah tahu kan. Patutnya yang 0.2 tolak dengan A. So kita cari P Z lebih besar daripada 0.2 tolak dengan P Z lebih besar sama dengan A. Dapat ini 0.215. Okey, yang 0.2 tolak yang A. So yang 0.2 kita carilah nilai dia sebab dah ada. Yang 0.2 dapat 0.4207. 0.4207 ni. 0.2 ni Kemudian tolak yang ni A kita tak tahu lagi, salin balik. Kemudian dapat 0.215. Tinggal ni je. Sebab negatif seolah-olah cikgu bawa dia ke sana. Yang ni kamu dah mahir dah patutnya. A, lepas tu 0.4207 tolak ni, kita akan dapat 0.2057. Nak cari A. So nak cari A, carilah nilai ini dalam jadual kita. Mana 0.2057? Ni 0.2033 dah kurang. Yang ni 0.2061. Maksudnya 0.8 2. Angka terakhir dia berapa? Macam mana 61 nak jadi 57? Kena tolak 4, betul tak? Tolak 4. Tak ada pula 4. Yang ada 5 dengan 3. Nak ambil yang mana? Ambil yang sikit. Ambil 3. 3 adalah 1. So tolak 1. Kita akan dapat 0.2060 nanti. Sebab kita tolak 3 kan. Kita akan dapat 2058. Sorry, 58. So sini 1 lah. 0.821. 0.821. Okey. So ini jawapan dia. So kita tengok kat mana dia. 0.821. Ini. So ini jadi soalan yang nombor 8.
Macam kena jawab semua je kan. Ingatkan bolehlah terus sini, sini, sini dapat jawapan. Okay, soalan yang ke-8 pula. Soalan ke-8 ni dia. Cari nilai A jika PZA. Ni senang. Direct. Lakarkan. A tak tahu nilai dia berapa. Tapi yang ni 0.8. Kita tak tahu. Asalnya kita tak tahu. Tapi kita tengok kat sini. Dia lebih besar daripada A. Maksudnya dia ke kanan A. Tapi nilai ini lebih daripada 0.5. Kalau A kat sini dia lebih besar daripada A, dapat tak 0.8? 0.5 pun tak sampai kan. Sebab separuh 0.5. Maksudnya dia bukan positif. Dia bukan positif. Maksudnya A tu dekat sebelah kiri. A kat belah kiri. Maksudnya A sini. Bagulah logik kan. Bila dia lebih besar pada A, kita akan dapat dia lebih daripada 0.5. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita dah tahu P Z lebih besar daripada A. Nilai dia sama dengan 0.8374. Kita tak boleh nak cari yang sebelah sini terus, sebab nilai sini adalah A. Okey, sekarang ni seolah-olah kita buat dia macam ni. Seolah-olah cikgu tukar A tu belah sini. Kita nak cari yang sini. Kita kena tolaklah dengan yang ni. Sama dengan yang ni tadi. Okey. Sebab yang ni dia negatif A, dia sebelah kiri, tak boleh buat. So kita kena tolak dulu. So kita nak cari nilai yang belah sini, kita kena tahulah berapa dia punya nilai dia. Kalau yang berlorek penuh ni tadi, nilai dia adalah 0.8374. Berapa nilai yang ini? Kita tolakkan 1 tolak ini berapa? Kita akan dapat 0.1626. Samalah dengan yang ini. Nilai pun 0.1626. Sebab 1 tolak ni, dapat ini. Okey. So nilai dia kita nak tukar. Kita akan dapat P Z lebih besar daripada A. Nilai dia adalah 0.1626. Okey. Cari nilai ini. 1626. 16. Ni 15. Ni 16. 1611. 1635. Berapa ni? 0.98. Tulis dulu A 0.98. Okey, tapi sebabkan dia 35, kita nak 26. 35 tolak 26 berapa tu? 9. Ada tak 9? Ada tak 9? Tak ada 9. Yang ada 8 dengan 10. So kita nak ambil yang mana? Sepatutnya kita ambil yang paling kecil. 3 lah. 8 3 lah. So 0.983. Sebab kita tak dapat nilai yang paling tepat dekat situ, kita ambil yang 3 ni. Okey, so jawapan dia adalah A 0.983. Betul? Salah. Sebab apa? Ini A yang fake ni, yang kita andaikan tadi. Sedangkan A sebenar kita adalah negatif. Dia sebenarnya berada di sebelah kiri. So A sebenarnya adalah negatif 0.983. Ni nilai A kita. A kita adalah negatif. Okey. So kita dapat ini. Dia dapat 0.984. Tak apalah, dia lari sedikit nilai tempat perpuluhan dia. Tapi itu yang paling dekat, yang paling tepat. So 9. Ni jadi soalan nombor 9. Dah nak selesai dah. Okey, soalan nombor 9 kita. Cari nilai A jika cari A juga. So kita lakarkan sekali lagi. 1 confirm lah sebelah sini. Okey, A tak tahu belah kiri ke belah kanan. Tapi A ni kecil daripada 1 kan.
Mungkin A tu dekat sini, mungkin juga A tu dekat sini, tak tahu. Yang kita tahu nilai dia 0.38. Kalau dia kat sini pun, belah kiri ni pun mungkin juga 0.38. Kalau di sini pun mungkin juga 0.38. So kita tak tahu. So kita kena guna andaian dululah. So kita andailah. Sebenarnya sama juga dia, kita akan dapat jawapan yang sama kalau kita andaikan ni pun. Okey, kita anggap A tu kat sini dulu. So kalau A tu belah sini, di sebelah kanan ni, bermaksud macam mana kita nak cari yang berlorek ni? So kita cari P Z lebih besar daripada A, tolaklah dengan P Z lebih besar daripada 1. Betul tak? Kita akan dapat nilai ni 0.3840. Kita buat dulu P Z A. Yang ni 1. 1 je, dia bagi 1 je. 1 nilai dia 1.0 lah. 0.1587. 0.1587. Sini 0.3840. Okey, kita cuba selesaikan. Ni dapat ni PZ. PZ tinggal sebelah sinilah. PZ A. Yang ni 0.3840. Tolak. Ini tolak ni. Pindah sebelah sini dia jadi tambahlah sebenarnya. Kalau dia jadi tambah, kita akan dapat 0.5427. Sebab dia negatif kan, pindah sebelah kanan jadi positif. So PZ lebih besar daripada A, 0.5427. Inilah dia. Kita nampak tak? Nilai PA ni 0.5427, lebih daripada separuh. Bermaksud dia memang mustahil belah kanan. Dia sepatutnya dia berada di sebelah kiri. Okey. So kita kena buat balik semula lah. Kalau nak buat balik semula pun boleh juga. Kita anggap A, kalau kita anggap A ni belah kiri, lainlah kaedah dia. Kita kena kira yang satu, kemudian kira yang A, satu tolak yang satu ni, kemudian tolak yang A, dapat yang tengah-tengah. Ataupun daripada sini pun kita boleh dapat juga sebenarnya. Macam mana cara kita nak dapat? Kita dah tahu nilai dia tadi. Kalau sebelah kanan 0.54, kita cari yang belah kiri, kita tolak lah. 1 tolak 0.5427. So kita akan dapat 0.4573. So seolah-olah kita nak cari sekarang ni negatif A. Negatif A sama dengan 0.4573. Nilai ini yang kita nak cari. Macam mana kita nak cari? Ini bukan negatif A lagi. Ini sepatutnya P Z besar daripada ni. Dia belum A lagi. Kita dah cari nilai dia, barulah A. Baru cikgu pun tak keluar dah. 0.4573. 0.45. 0.452262 masih lagi kurang 46. Ni 0.10. Sebab dia lebih daripada ni kan. Kalau kita ambil ni 0.4562 kurang daripada 73, tak boleh. So kita ambil yang ni. So 0.10. 0.10. Ni 73. Yang ni 602473. Kita tolak sikit. Macam mana nak tolak? 602 tolak berapa ni? 573. Yang pick up congak tu congak je lah. Tolak 29. Mana 29? Tak ada 29. Yang ada 27 dan 31. Ambil 27. So 7. So nilai kat sini adalah 7. Okay, so negatif A 0.107. A berapa? A negatif 0.107 lah. Negatif pindah sini je lah. Okay, so selesai. Dapat jawapan dia berapa tu? Negatif 0.107. Ini dia dapat jawapan tepat pun. Baik.
soalan seterusnya yang ke 10. Soalan nombor 3 je ada 10 anak. P Z modulus. Kalau modulus ni sepatutnya senang. Kalau kita tak faham, kita rasa macam modulus apa benda ni kan, susahnya. A, macam mana kita nak tahu dia besar ke kecil? Kita tengok ni 0.6 ni So kita anggaplah dulu, sebab dia modulus sebenarnya sama je, kiri kanan sama je kan. So sini A, sini negatif A. So dia nak lebih besar daripada A, sinilah maksudnya. Dan sini dapat 0.6376. So kalau kita buat seolah-olah kita buat 2 kali dengan P lebih besar daripada A, dapat ini 0.6374. Lepas tu macam mana? Kita nak cari nilai dia terus. Tengok ni dia 2. Kita dapat nilai ni sebab kita dah darab dengan 2. So kita nak cari P ni je. Allah, tertinggal Z cikgu ni. Nak cepat je, mesti buat silap. Atas ni pun sama, dah tertinggal kan. So kita kena hati-hatilah sebenarnya. Purple pula lah. Patutnya 2P Z. Gini patutnya. Okay. So Z besar daripada A, sama dengan kita bahagi 2 dulu. So kalau kita bahagi 2, 0.6374 bahagi 2, kita akan dapat 0.3188. Okey. So nilai ini yang kita nak cari, 0.3188. Kat mana dia? 0.3 mana kau? 0.331 3192 3156 dah kurang daripada 88. 56 kurang daripada 88 tak boleh. Sebelah dia 92 lebih daripada 88. So inilah dia, 0.47. So A sama dengan 0.47 47. 92 nak dapat 88 kena tolak 4. Ada pun 4. So tolak 1. So 0.471. Itulah dia jawapan dia, 0.471. Mana dia? Ini soalan 10 tadi kan. Ini. Jadilah ini soalan yang ke-11 terakhir. Nampak? Semua kena jawab rupanya. Soalan yang ke-11, modulus juga. Kita buat lakaran gambar aja. Sini kosong. Kemudian A, ada A. Sebab dia modulus kan. Kiri kanan kita tak payah fikir sangat. Ini negatif A. Okey, dia nak kecil daripada A. Sini. Maksudnya sini. Nilai tengah-tengah pula. Tadi nilai kiri kanan. Ini nilai tengah-tengah. So macam mana nak kira tengah-tengah? Maksudnya 1 tolak yang ni dan yang ni. Yang sebelah kiri tak boleh kira. Kita kira yang sebelah kanan, kita darablah 2. So 1 tolak dengan 2 kali P. Silap lagi. 1 tolak dengan 2 kali P Z lebih besar daripada A. Dapat 0.534. Ni daripada soalan kan. Okey. So kita nak buat ni 1 tolak. Campak mana pula 1 ni? Tolak je lah dengan ni kan. So kita dapat 2P Z A. 1 tolak ni, maksudnya baki dia adalah 0.466. Sama juga macam tadi, dah ada 2, kita bawa 2 ke sini jadi bahagi 0.466 bahagi 2, 0.233. Congaknya ni kan, 0.233. Nak cari mana 0.2 3, 0.2 mana dia? 0.2 0.2 3 2 2. Dia 23 kan. 23 27. Tu 233 23 58.
So inilah yang paling tepat sekali. Ni 27 belakang dia. Yang ni 33. Kita tak boleh ambil yang kurang, kita kena ambil yang lebih. Sebab kita nak tolak belakang tu nanti. So yang ni maksudnya 0.72. Tulis dulu A 0.72. Lepas tu tolak berapa ni? 58 nak jadi 33. Tolak berapa tu? Tolak 20, betul? 58 tolak 25. Tolak 25. Ada ke 25? Tak ada. Yang paling hampir adalah ni 24, 27. So kita ambil 24 lah patutnya yang paling hampir. So 8. So 0.72 8. Okey. So itulah jawapan kita, 0.729. Buku ni tak tahu. Dia ambil yang lebih pula. Lepas tu lebih macam tinggi sikit pula tu kan. Kita tadi 5 ni lebih 2. Ni dia kurang 1. Okey, tak apalah, dia lari sikit je. Tapi kita masih dapat jawapan yang dalam kita punya range lah. So selesai soalan nombor 3. Baru soalan nombor 3 ada 4, 5, 6, 7, 8 dan 10.5 dah. Tak apa, kita teruskan sekejap lagi boleh. Ada waktu tutorial kan. Memang waktu tutorial ni patutnya waktu kita nak buat tutorial ni lah. Okey, soalan nombor 4. Z ialah suatu pembuli ubah rawak selanjar bagi taburan normal piawai. Cari nilai K apabila ni macam soalan nombor 3 tadi jugalah. Kalau kita dah buat nombor 3 ni, kita dah mahir dah. Nombor 4 ni no problem punya patutnya. Ni sama juga nilai dia. Kita lakar dulu. Tadi dia guna A, ni dia guna K. Tu je beza dia kan. Dalam soalan exam mungkin dia guna huruf lain. Kamu jangan rasa pelik pula macam tiba-tiba pula ada simbol-simbol lain, alpha, beta lah dia guna kan. Okey, so K kat mana nilai K ni? Lebih kecil daripada K. Macam mana kita nak anggarkan K ni kiri ke kanan? Tengoklah nilai ni. Pada sini kita tengok logik dia. Nilai dia lebih daripada 0.5. Kalau K ni belah kiri, lepas tu dia ke kiri pula, mustahil dia dapat lebih daripada 0.5. Maksud K ni adalah belah kanan. Barulah kalau kita lorek dia, kita dapat lebih daripada 0.5. Okay, so kita dah dapat anggarkan kedudukan K tu, kita bolehlah buat. So macam mana kita nak cari nilai dia? Sepatutnya kita kena tolak yang ni kan. So 1 tolak dengan P Z lebih besar daripada K, dapat nilai ini 0.6078 bagi soalan nombor 4. Okey. Kemudian macam mana nak cari ni? Ada satu nak campak mana satu ni? Tolakkan dengan ni nanti kan. So tinggal sini P Z lebih besar daripada K. 1 tolak ini, tinggal apa tu? 0.3922. Sekarang ni tinggal nak cari ini sahaja dalam taburan normal kita ni, jadual kita ni. 0.39. Where are you? 0.38. 0.39. Ni 0.3936. Boleh ke ni? 3622. Boleh lah sebab lebih kan. So 0.27. 0.27. So nilai A pula. K lah, dia guna K, kita tulis K lah kan. Apa tadi? 0.27. 0.27. Sebelah sini 36 nak jadi 22, kena tolak berapa tu? Kena tolak 14. 14 ada ke tak ada 14? Tak ada. 14. Yang ada 12 dengan 15. Mana paling dekat? 14 dengan 15 lah paling dekat. Tu kita ambil lah 4. So dapatlah K 0.274. Okey. Tu selesai dah nombor 4. Baru A. Ni A punya. Alah, ada lagi B. B sama pula. Kita lakar juga. Okey, nilai dia lebih besar daripada K, tapi kurang daripada 0.5. Maksudnya kalau dia lagi besar,
kurang pula di sebelah kanan ni kan. Kita lorek sebelah kanan sebab dia lagi besar, tapi nilai dia 0.4, kurang daripada 0.5. Confirm K ni belah kanan. So macam mana nak cari ni? Kita boleh cari direct, sebab dah tahu dah di sebelah kanan kan. So nak cari terus P Z K ni tutup kurungan sama dengan 0.4538. 0.45 ni 46 4522 kurang daripada 38. Yang ni 62. So dapat dah tu. So kita ada 0.11. So K kita 0.11. 0.1 1 kat atas ni kan, 0.11 lah jadinya. Kemudian 62 nak jadi 38. Kena tolak berapa tu? 60 tolak 30 tapi ada 8. So 22 24. Nak tolak 24. Mana 24? Sini ada. Berapa tu? 6. So 6 lah. 6. So dapatlah 0.116. Dah selesai. Laju pun. Okey, sebab kita dah makin mahir lah. Banyak kita buat latihan, kita makin mahir. Nak tengok jadual pun dah nampak dah kan. Okey, soalan kelima. Sikit lagi. Jika pembalik ubah rawak selanjar X mempunyai taburan normal dengan min 15, variance dia tak bagi. Kemudian Px kecil daripada 16.2 sama dengan ni. Ni nilai Z ada. Ni ada. Cari nilai sisihan piawai. Dia nak sisihan piawai. Macam mana ni? Kita ingat apa rumus yang kita ada dalam bab ni? Dalam taburan normal ni apa rumus yang kita ada? Kita ada apa dia? NP tu taburan tu min. Taburan binomial. Ingat kita nak cari ni macam mana? Ni X tolak min. Laju je. Razik marah tu. Lagi ni. Inilah rumus yang kita ada kan. Okey. Lepas tu nak bawa macam mana? Kita masukkan semua nilai yang kita ada tadi kan. Min dah ada. X. Ni walaupun bukan nilai X yang sebenar, tapi ni adalah range dia. Kemudian nilai Z kita dah ada ni. So tinggal nak cari ni sisihan piawai ni kan ada nanti kan. So kita masukkan. Dia akan jadi gini lah. P Z kecil daripada. Kenapa kecil daripada? Sebab ni kita follow dia. 16.2 tolak dengan ni 15 per dengan sisihan piawai kita akan dapat 0.7654. Okey, sampai sini. Okey, so macam mana kita nak cari nilai sisihan piawai ni? Seperti biasalah, kita sepatutnya kena lakar dulu tadi. Nak lakar graf dulu tadi. Lakar loceng kita, graf pula. Lakar loceng kita ni. So macam mana kita nak dapat nilai dia ni? Kita tak tahu dia sebenarnya belah kiri ke belah kanan ke. Macam mana kita nak tahu? Sebab dia lebih kecil daripada, lepas tu nilai dia lebih besar daripada 0.5. Confirm dah dia dekat sebelah kanan. Jadi jangan keliru teknik ni. Tengok dia lebih kecil. Maksudnya nanti kita nak lorek yang belah kiri. Kalau kita ambil dia, nilai dia sebelah kiri paksi Y, mustahil kita dapat lebih besar daripada 0.5 kan. Banyak kali dah cikgu sebut. So dia dapat lebih daripada 0.5. So di sebelah kanan. Barulah kalau kita lorek ke kiri, dia dapat lebih daripada 0.5. So kita dah dapat dah anggaran dia dekat situ. Okey. So tu adalah nilai dia. So kalau kita nak cari yang belah sini macam mana? Tak boleh. So kita kena tolak dulu. Kita kena tukarlah tanda ni. Maksudnya kita kena buat 1 tolak dengan P Z besar daripada ni, salin balik ataupun tolak siap-siap lah. 16.2 tolak 15 kan boleh selesai kan. Apa masalah dia kan? 1.2. Tinggal 1.2 per dengan
sigma, iaitu sisihan piawai kita dapat ni 0.7654. Sampai sini patutnya tak ada masalah. Satu boleh pindah ke sebelah sana jadi tolak. Ni sebab dia negatif, cikgu bawa satu yang ke sana. So PZ 1.2 per sigma tadi sama dengan satu dah tolak ni, tinggal 0.2346. Baik, nilai ini yang kita nak cari, 0.2346. Mana dia? 0.23. Ni 0.2327 kurang ni 58. Inilah dia. Maksudnya 0.72. So nilai ni berapa? Tadi kita tulis A, lepas tu K. Ni ada nilai ni. Maksudnya inilah dia. 1.2 per sigma tadi adalah 0.72. Sebabkan dia 58, kita nak 46. 58 tolak 46, 12. Mana 12? Sini. So 4. 0.724. Dah tinggal ini. Takkanlah kamu tak reti kan? So nak cari ini adalah, kita pindah ke sini. Kita punya sisihan piawai adalah 1.2 per lah dengan 0.724. Tekan je kalkulator, kita akan dapat 1.657. Selesai. Sebab dia nak ni kan. Dia nak sisihan piawai. Dia tak minta, kalau dia minta variance, kuasa 2 je lah. Tak ada masalah pun, sebab kita dah tahu nak guna rumus apa, kita dah tahu nak lakar macam mana kan. Dia tonggang terbalikkan soalan macam mana pun, kita no problem je. Aku dah pakar dah. Okey, soalan nombor 6. Membalik ubah rawat selanjar X bertaburan secara normal dengan min 0.75 dan sisihan piawai. Diberi Px lebih besar pada 0.69, sama dengan nilai dia 0.5178. Cari nilai dia. Macam mana nak cari nilai dia? Okey, kita lakar dulu. Kita dah ada maklumat dah, min dah ada, sisihan piawai tak ada. Dia suruh kita cari, kemudian dia bagi X, yang ni Z dah ada. So kita nak masuk dalam rumus tadi. Tapi nak masuk dalam rumus, kita lakar dululah. Jangan buat silap macam tadi kan. Dah tulis-tulis, tak tahu gambaran dia. Sini kosong. Dia nak lebih besar daripada ni. Lebih besar dan nilai dia 0.5178. Lebih daripada 0.5. Bermaksud dia mesti sebelah kiri. Sebab kalau lebih besar sebelah kanan, kita nak lorek sebelah kanan. Tapi nilai dia lebih daripada separuh. Maksudnya nilai dia kat sini lah. Dekat sini benda tu. Okey. So macam mana kita nak dapat dia? Macam mana kita nak dapat nilai dia? Kita kena anggap dia, sebabkan dia sebelah kiri kan, dia nanti adalah negatif A contohlah. Negatif A tak boleh kan. Kita kena tukarkan dia ke sebelah kanan, sebaru kita tolak. Okey, seolah-olah sekarang ni asalnya adalah macam ni. Ini asal dia. Dia guna X kan. Dia lebih besar daripada 0.69. Cikgu salin balik 0.5178. Okey, daripada situ kita nak masukkan dalam rumus ni tadi. Rumus Z kita lebih besar. Kita follow dia sebab dia lagi besar kan. 0.69 tolak min 0.75 per dengan sisihan piawai kita yang tak tahu tu. Kita akan dapat jawapan ini, 0.5178. Okey. So yang sini kita boleh selesaikan dulu. P Z 0.69 tolak dengan 0.75. Berapa tu? 95 0.06 negatif. Sebab dia lagi kecil kan. Per dengan sisihan piawai. So sini masih lagi sama, 5178. Baik, sampai sini. Yang ni cikgu punya sisihan piawai ni macam 6. Keliru pula nanti. Sigma. Tanda sigma. Sampai sini kita nak cari nilai ni terus. Kita boleh cari nilai ni terus kan. 0.5178. Ada tak 0.5178? Kita boleh cari terus tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa?
Dia maksimum ada 0.5 je. So macam mana nak kita nak cari? Kita kena tolak dululah gamaknya. So macam mana kita nak tolak? Kita tolak dulu satu macam tadilah. Cikgu dah kata tadi, ini seolah-olah A belah sini. Kita nak cari dia. So kalau yang berlorek tu, cikgu lukis balik lah. Kalau A kat sini, asalnya tadi lorek belah kanan. So sekarang ni lorek belah kiri. Yang sini nilai dia dah tahu 0.5178. Berapa nilai yang sini? Kita tolak lah. 1 tolak 0.5178 dapat berapa tu? 0.4821. Tekan je kalkulator, dapat nilai ni. So nilai ini yang baru kita boleh cari. Kita cari 0.4821. 0.4880 jauh sangat ni. 40 macam logik. Ini 4801. 01 dah kurang daripada 21, tak boleh. Maksudnya sini 0.04. Bermaksud nilai ini adalah ni sigma 0. Berapa tadi? 0.04. 40 nak jadikan dia 21. Tolak berapa tu? Tolak 19. Ada ke 19? Tak ada. Yang paling hampir adalah 20. So 5 lah. 20 dekat 5. So 0.045. Okay. So macam mana kita nak cari nilai sigma ni? Macam mana kita nak cari? Kita pindahkan je lah kan. So kita akan dapat sigma ni sama dengan apa tu? Negatif 0.06 per dengan 0.045. Kita akan dapat negatif 1.333. Okey. Tapi kita dapat negatif. Sedangkan sisian piawai kita tak sepatutnya dapat negatif. Nilai sisian piawai tak boleh negatif kan. So kat mana kesalahan kita? Kita lupa nak tolak tadi. So kat sini kita dah tolak dia tadi. Kita dah tukar arah. Sepatutnya nilai kat sini adalah negatif. So sini pun kita akan dapat negatif jugalah sepatutnya. So bila negatif bagi negatif, dia adalah positif. Jawapan dia 1.333. Selesai soalan nombor 6. Baik, seterusnya next question. Nak laju ni, 2 soalan lagi. Soalan nombor 7. Jika Y bagi taburan normal, min dia tak bagi, kemudian 16 ni apa? 16 ni kita tahu dia adalah variance. Kemudian PY besar daripada 14.5, dapat Z 0.7321. Cari nilai min. Ni sebaliknya. Macam mana kita nak cari nilai min pula? Tadi cari nilai A, X, Y, Z. Ni nak cari min. Sisian piawai tadi pun dah jumpa macam mana nak cari kan. Ni soalan baru lagi. Min pula. Macam mana nak cari ni? Kita cuba lakar jap. Macam mana nak lakar dia? Sini. Okey. Dia nak lebih besar daripada. Nilai dia pula lebih daripada 0.5. Dia belah kiri. Kita akan lorek sini. So nak dapat dia, sepatutnya PZ Y lah, dia guna Y kan. Y besar daripada 14.5 tolak dengan min. Ni kan rumus kita. Kemudian per dengan sisihan piawai kita. Sisihan piawai kita berapa? Variance 16. So sisihan piawai kita 4 lah, punca kuasa 2. Yang tu cikgu tak payah tunjuk lah kan. Takkan tak gerti punca kuasa 2. So dapat sini 4. So dia sama dengan nilai ini, 0.7321. Sampai situ. Baik. Tapi kita dah tahu dah, kalau kita nak tengok jadual, 0.7 tak ada dalam jadual ni. Maksimum 0.5. Sekali lagi, apa yang kita perlu buat? Kita kena cari nilai yang sebelah sini. Kalau sebelah sini 0.7321,
sebelah sini kalau kita tolakkan, kita akan dapat 0.2679. 0.2679. Okey, so kita boleh carilah nilai itu. 0.267. Mana 0.267? 0.26. Ni 0.264. 0.2676. Kita nak 79. So tak boleh. So ni 0.2709. Okey, ini yang paling hampir. So kita dah dapat dia mestilah 0.6 sini 1. 0.61. Kemudian 709 nak jadikan 679. Berapa tu? 81 30. Lebih kurang 30 kita kena tolak. Mana 30? Ada ke 30? Tak ada. 29 paling hampir. So 9 lah. So kita buat sini 9. So ini adalah nilai bagi 14.5 tolak dengan min tadi per dengan 4. Dan sekali lagi jangan lupa, sini ada negatif sepatutnya. Sebab apa? Ini adalah hasil yang sebelah kiri. Ini ada negatif. Negatif 0.619. So kita tinggal nak cari min je. Sampai sini sepatutnya tak ada masalah. 4 kali ni, maksudnya 4 kali dengan 0, negatif 0.619. Kemudian campurlah dengan ni tadi kan, 14. Kalau tinggal sini, so akan campurlah 14.5. So kita akan dapat jawapan akhir kita 16.98. Yang ni tekan kalkulator je, no problem. Selesai. Baik, soalan terakhir, soalan nombor 8. Diberi X taburan normal, min sisian piawai dengan PX. Dia tak bagi nilai min, tak bagi nilai sisian piawai. Macam mana ni? PX lebih besar daripada 80, dapat nilai ni. PX kecil daripada 30, dapat nilai ni. Cari nilai min dan sisian piawai. Mana ni? Okey, macam seolah-olah ada dua graf lah. Dua loceng lah. Okey, kita cuba dulu. Yang sebelah sini nilai dia lebih besar daripada 80 dan kecil sangat jawapan dia. So dia seolah-olah sebelah sini. Lebih besar lorek ke kanan kan. Satu lagi ni gini, lebih kecil daripada 30, nilai dia pun kurang daripada 0.5. Seolah-olah dia sini. Okey, so kita kena kira satu persatu ni. Macam mana kita nak kira ya? Tak apa, kita masukkan dulu dalam rumus. Kita ada rumus PZ kita. PZ lebih besar daripada, yang ni dululah, 80 tolak min per dengan sisihan piawai pun tak ada juga. So kita akan dapat 0.0113. Ini salin balik. Kemudian kita cuba tengok ni 80 0.01 ada tak nilai ni? 0.0113 masih ada punya kan. Kita cari dulu nilai ni 0.0113. Mana 0.0113? Ni jumpa terus. Maksudnya 2.28. 2.28. So kita dapat 2.28. Ini adalah nilai bagi ni 80 tolak min per sigma. Ini sigma Okey, sekarang ni biar sini dulu, tak tahu. Dah sampai sini je stuck. Ni min, sini sisihan piawai. Kita buat pula yang sebelah sini. Sebelah sini pun sama jugalah, kita masuk juga dalam rumus kita. P Z lebih kecil daripada 30 ni tolak dengan min
per dengan sisihan piawai dapat ni 0.0287. Cari pula 0.0287. 0.02 0.02 0.02 17028. Ni nampak terus. Ni kan? 1.9. Ni 1.9 kan? So kita dapat 1.9. Sini 30 tolak mikro min persisihan piawai. Okey, ni nilai kita. Sampai sini je yang kita mampu buat. Lepas tu give up. Janganlah give up. Kalau kamu nampak ni, kita sebenarnya boleh buat apa dia? Persamaan serentak, betul tak? Kita kena buat persamaan serentak. Tapi sebelum tu sebab kamu nampak susah, ada sisihan piawai kat bawah ni kan, pecahan kan, kita bawa je lah pindah sebelah sini 80 tolak min sama dengan 2.28 darab dengan sisihan piawai 2.28 sigma. Sini 30 tolak min sama dengan 1.9 sigma. Okey, ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. So macam mana kita nak buat ni? 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Kita nak hapuskan apa? Kita nak hapuskan sigma. Katalah kita nak hapuskan sigma, boleh ke? Ke kita nak hapuskan? Susah, kita hapuskan ni lah. Hapuskan min lah kan. Sebab sini ada negatif 1, sini ada negatif 1. Kan senang nak hapuskan. Kita buat je lah 1 tolak 2. 1 tolak 2. So kita akan dapat 80 tolak 30 sama dengan 50. Negatif 1 min tadi tolak dengan negatif 1 min dah hilang, betul tak? Hilang lah. Kemudian sini 2.28 tolak dengan 1.9. Berapa tu? 2.28 tolak 1.9. Sebaik kita tak teruskan lagi. Yang ni pun kita terlupa satu lagi benda ni. Apa dia? Tanda ni sangat penting ni. Kamu perasan tak? Kita lorek ni belah kiri. Kita dapat tadi sini kan, sebab kita dah suka dapat terus 1.9. Kita terlupa sini sepatutnya ada negatif. So bahaya. Bahaya sini ada negatif. Asalnya tadi kat sini kita dah salah. Lepas tu kita tukar sini pun jadi salah lah. Lepas tu baru kita tolakkan. Sekarang ni baru kita tolakkan. Ada siapa-siapa ke yang tak nampak kenapa cikgu dapat 50 ni? Cikgu bimbang kamu blur lah. Cikgu kena buat dalam bentuk lazim juga. Tak apalah, lama sikit. Soalan last dah kan. Ni 80. Ni kan 2.28 sigma. Kemudian yang ni 30 min negatif 1.9 sigma. Ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. So kita tolakkan 80 tolak 30 dapat 50. Yang ni tolak ni dah hilang. So 2.28 tolak negatif 1.9 berapa? 2.28 tolak negatif 1.9 berapa tu? Korang pun tak tekan kalkulator. 4.18. Kita dapat 4.18. Sigma ni jangan lupa lah. Sigma ni sisihan piawai kita. Kalau kita hilangkan dia, kita tak dapat apa. So kita tinggal nak cari ni. Nak cari dia. So macam mana nak cari dia? 50 per lah dengan 4.18. Dapat berapa tu? 11.96. Okey, dah dapat sisihan piawai. Soalan minta satu lagi ni. Min. Nak cari min macam mana? Masuk je lah mana-mana ni kan. Nak masuk rumus 1 boleh, nak masuk rumus 2 boleh kan. Betul tak? So kita masuk je lah. Katalah kita masuk yang first tadi kan. So 80 tolak min sama dengan 2.28 darab dengan 11.96. So kamu darab sini nanti. Lepas tu tolakkan daripada 80 ni, dapatlah min sama dengan 52.7
3. Okey. Dah selesai. Habis dah 8 soalan.